Tuan-tuan, saya search tadi dalam internet, tuan-tuan type je nanti ahdas am 97, peristiwa yang berlaku tahun 79. Ada tak tuan haji ke Kak Ajah ke yang pergi haji tahun tu, tahun 79? Tahun 79 tuan-tuan, 26 jemaah haji mati, meninggal. Polis meninggal 100 lebih, dan orang awam tuan-tuan juga yang bukan jemaah haji, orang Saudi pun banyak, sekitar 200 lebih jemaah meninggal. Apa cerita tahun 79? Ini zaman moden Tadi saya cerita zaman tabi'in, Sayyidina Abdullah bin Zubair, zaman sahabat, berlaku dengan Gubernur Amru tadi tuan. Ini cerita moden tahun 79. Tahun 79 tuan-tuan berlaku musim haji. Kan? Jadi makna kita tak poilah tu, tak tahu cerita kan. Saya pun tahu tengok dalam internet. Tahun 79 tuan-tuan, apa yang berlaku? Seorang brother ni, orang Saudi, dia anggap orang Badui. Badui ni artinya duduk line internet tak ada lah. Line internet tak ada tuan-tuan. Line internet tak boleh masuk Facebook lah. Tuan-tuan namanya Juhaiman Al-Utbi. Namanya Juhaiman. Apa masalah Juhaiman ni tuan-tuan dengan 200 pengikut dia? Dia telah merancang subuh dia pergi komplot tuan-tuan, masukkan senjata dalam keranda jenazah. Kan kita as-salatu 'alal mayyitil hadir rahimakumullah, kan Bilal kan lepas sembahyang kan. Itu dia tukar pula as-salatu 'alal amwat. Dia tukar-tukar amwat, mayit, mayyitah, sibyan, semua dia sebut tuan-tuan, Bilal. Maka subuh lepas azan tuan-tuan, sebenarnya dia dah komplot ni tuan-tuan, sailang ni tuan, dah dirancang, dia masukkan dalam keranda jenazah tu apa? Senjata. Masuk senjata tuan-tuan. Jadi kan kita perasan lah kalau kita duduk kat laluan tempat jenazah kan, bawa jenazah banyak, katalah 10 jenazah, rupanya yang jenazah satu je dalam tu, yang 9 simpan senjata. Okey, tuan-tuan, habis azan subuh, okey, selesai azan subuh tuan-tuan, belum qomat, ada pula seorang pengurusi majlis tak bertauliah yang tak dilantik oleh pihak Masjidil Haram, ambil mic Bilal, dia pun beritahu, tuan-tuan bertenang, sila dengar arahan. Satu Masjidil Haram tahun 79 tuan-tuan taklah semoden sekarang, tapi maknanya dalam gambar tu dah cantik lah, sofa marwah semua cantik lah. Tahun 79 tuan-tuan. Okey, jadi pengurusi majlis ni siapa? Antara 200 pengikut Juhaiman. Juhaiman ni apa tuan-tuan? Penyakit dia ni orang kampung tadi, ada penyakit jiwa, gilo isim, macam itulah, sasau. Dia pengurusi ni, kawan dia lah. Okey, tuan-tuan bertenang semua, jangan bertindak apa-apa, duduk tempat masing-masing, follow SOP tu, tak adalah. Tuan-tuan dia khabar apa? Sekarang tuan-tuan dengar ucapan Imam Mahdi. Bermaksud Juhaiman ni mengaku diri dia, mengangkit dirinya sebagai Imam Mahdi. Jemaah tak tahulah, kita kena check lah siapa jemaah Malaysia yang ada zaman tu, tahun 79 musim haji. Okey, maka jemaah yang faham Arab lah, yang tak faham untung lah, yang tak faham dia tidur, tak tahulah, kau letak lah, kau nak berburak, kau nak cakap dia tak faham. Tapi yang faham tuan-tuan, menggelabah, apa benda ni, jangan buat apa-apa tindakan. Okey, dipersilakan Imam Mahdi untuk berucap pula. Juhaiman ambil mic tuan-tuan, dia pun bercakap, tuan-tuan semua, saya ni sebiji, saya lah Imam Mahdi yang dilantik Allah Ta'ala, tuan-tuan semua ikut bai'ah saya. Bermaksud apa tuan-tuan? Saya nak gulingkan kerajaan yang ada. Siapa tu masa tu, siapa jadi raja Saudi? Malik Khalid nama dia. Mana poi Malik Fahad? Malik Fahad masa tu ada persidangan antarabangsa di luar. Putera mahkota Malik Abdullah pun di luar. Ini semua jadi raja. Faham tuan-tuan? Malik Fahad pun akan dah jadi raja 90-an. Malik Abdullah pun dah jadi raja sekarang kan. Malik Abdullah sekarang, zaman dia jadi putera mahkota tahun 79, dah berlaku satu rampasan kuasa untuk mengambil alih. Ada orang Juhaiman ini yang mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Tuan-tuan, macam mana nak buat itu? Ustaz, dalam kitab khabar tak boleh berlaku pertumpahan darah. Tadi dalam keranda tadi apa dibawa? Senjata.
Orang dah comel tuan-tuan, dah mula bangun nak lari. Siapa yang bangun tuan-tuan, tentera dia dah naik ke menara semua. Tim Nuaiman yang mengaku Imam Mahdi ni dah kuasai semua menara. Tempat-tempat strategik masjid dia dah kontrol. Okey, apa kerajaan Saudi buat masa tu? Mestilah menggelabah tuan-tuan. Polis datang. Tak sempat polis tu nak bagi pengumuman, sila keluar, sila anda dikepung. Tak payah kepung, dia tembak semua polis tu, mati semua yang keliling tu. 2 minggu tuan-tuan, cerita ni 2 minggu berlangsung dalam Masjidil Haram. Tak boleh buat, polis Saudi tak boleh handle masalah ini. Cerita Juhaiman Poning ni tuan-tuan. Okey, tiang masjid dah kena tembak semua. Yang selamat hanya Kaabah sahaja. Saya terlupa tadi, kalau zaman Sayyidina Abdullah bin Zubair tadi yang mempertahankan Kaabah, mempertahankan Masjidil Haram tuan, mereka zaman itu pakai manjanik istilahnya. Manjanik ni istilah bola api. Dinding Kaabah habis zaman Hajjaj ataupun tadi gubernur tadi tuan Said, apa nama tadi? Gubernur tadi namanya Amr bin Said. Zaman Hajjaj, kelambu Kaabah, bukan kelambu saja, bangunan Kaabah rosak. Tetapi tahun 79 ni, di zaman siapa ni? Siapa budak nama ni? Juhaiman ni tuan-tuan. Bangunan Kaabah selamat, tetapi yang lain habis. Sofa marwahnya habis, tempat sa'i kan, dinding-dinding masjid habis rosak. Berlaku tembak-menembak. Apa dia buat tuan-tuan? Untuk apa dia? Biasalah orang jahat kan, bakar tayar. Kita ingat bakar tayar kat luar masjid tu, dalam masjid pun dibakar tayar, nampak seperti dia nak bersembunyi tuan-tuan dan sebagainya. Kesimpulan cerita penutup tuan-tuan, macam mana kerajaan Saudi buat? Ulama Saudi dah bersidang, keluarkan fatwa boleh tembak, boleh bunuh pemberontak walaupun dalam Masjidil Haram. Habis takkan tuan-tuan kata, ustaz, Nabi sebut dalam hadis tu tak boleh tu, kita kena biar. Kalau biarkan tuan-tuan, tak adalah 200 lebih mati tu, 2000 lebih mati rakyat nanti. Maka sesuatu tindakan mesti dibuat drastik. Sekitar 30 ulama Saudi dah bersidang masa tu membenarkan. Tapi tuan-tuan nampak gayanya, ini cerita fakta yang saya baca lah, polis Saudi tak boleh handle masalah. Dia ambil polis mana tuan-tuan? Terpaksa import itu yang kutuk Islam bulan Lopeh. Isu karikatur itu daripada mana? Perancis. Datang polis Perancis, Saudi panggil Perancis handle kes. Dah 2 minggu tak, tentera polis habis mati kena tembak. Yang pemberontak ni bermaharajalela dalam Masjidil Haram, kerosakan terus berlaku. Panggil Perancis. Tapi pandai pula tuan-tuan, kawasan Masjidil Haram boleh tak orang kafir masuk? Jangan cakap Masjidil Haram, kawasan Tanah Haram, sepadan Tanah Haram, orang kafir boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Di situ pula tuan-tuan, maksudnya dia orang port dia bukan dalam kawasan Tanah Haram. Ni polis Perancis ni, dia buatlah satu port sempadan untuk dia ajar polis-polis Saudi yang tak berapa nak handa ni tuan, kau baik cina, dia ajar. Betul. Jadi itulah jasa sikit tuan-tuan negara itu yang Saudi tu hutang budi benar dengan Perancis ni. Apa Perancis minta, boleh lah guys. Dia tolong tahun 79 dulu tuan-tuan untuk menumpaskan Imam Mahdi palsu ni tuan-tuan, Juhaiman ni tuan-tuan, Juhaiman Al-Utbi ni tuan-tuan, akhirnya tumpas di bawah penaklukan ataupun tuan-tuan pandangan daripada tim tentera pakar yang diimport khas daripada Perancis. Ini tuan-tuan nanti cuba search lah, tapi saya cek dia punya ucapan tu semua dalam bahasa Arab lah rencana tu. Nanti tuan-tuan tengoklah, kok ada yang bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke, tengoklah tuan-tuan. Ini point dia. Takkanlah ulama Saudi ketika itu nak ambil kira, tak boleh. Tak, ini kes terpencil. Kes terpencil di sini tuan-tuan, mesti berlaku satu hukum yang berbeza dengan apa yang berlaku tuan-tuan.